Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah bertemu lagi kita untuk pembelajaran pada hari ini bagi mata pelajaran Jahri tahun 6. Baik, insyaAllah hari ini Ustazah akan ajar bagi tajuk yang terakhir di dalam pelajaran Jahri tahun 6 ni, iaitu tanda sempang. Okey, tajuknya ialah tanda sempang. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi mengenai tanda sempang ini, kamu tahu tak apa dia tanda sempang? Ya betul, tanda sempang ialah tanda tolak. Dia macam tanda tolak di dalam sesuatu perkataan. Baik, kita akan pergi dengan lebih detail lagi lah, merujuk kepada buku teks Jahri tahun 6. Baik, kamu boleh tengok dalam buku teks Jahri tahun 6, sila rujuk di muka surat 55. Okey. Baik, Ustazah besarkan sikit buku teks Ustazah ni supaya nampak lebih jelas. Okey, pelajaran ketiga iaitu tanda sempang. Tengok dulu ada sebuah gambar iaitu galeri tulisan Jahri. Ada beberapa jenis tanda sempang yang boleh kita lihat perkataan yang mengandungi tanda sempang di dalam gambar di muka surat 55 ini ya. Dan dia ada bahagian-bahagiannya lah. Cuba tengok gambar yang pertama ni. Ulang tahun kelahiran ke-5. Nampak selepas huruf ke ada sempang 5. Kemudian tahun 40-an. Membeli belah. Alat pandang dengar. Buah-buahan. Jadi kesemua jenis perkataan yang ada tanda sempang ni ada bahagian-bahagiannya. Ya. Baik, nanti kita akan pergi dengan lebih detail lagi lah. Baik, boleh terus rujuk di muka surat 56 untuk bahagian-bahagian tanda sempang. Bahagian-bahagian tanda sempang. Okey. Okey, tanda sempang terbahagi kepada 5 bahagian. Dia ada 5 bahagian ya. Okey, yang pertama apa dia? Kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan. Contoh perkataan yang diberi sini ialah zaman berzaman. Okey. Kemudian, kata ulang berentak. Kata ulang berentak. Berentak ni bermaksud perkataan pertama tak sama dengan perkataan yang kedua. Okey, contoh huru hara. Perkataan pertama tak sama dengan perkataan yang kedua dan ada tanda sempang. Seterusnya, hubungan antara. Hubungan antara ni dia nak menunjukkan antara yang pertama dengan yang kedua. Tu dia namakan tanda sempang hubungan antara. Contoh, Amerika, Rusia. Dan yang keempat, kata sendi imbuhan akhiran. Kata sendi imbuhan akhiran ni biasanya kepada bilangan lah. Okay, contohnya tahun 40-an. Dan yang terakhir, kata sendi imbuhan awalan. Imbuhan awalan ni biasa menunjukkan tahun lah. Contoh ke-50. Bilangan, minta maaf, bilangan ke-50. Yang akhiran tadi ni tahun. Lebih kepada tahun. Baik, kita akan pergi satu persatu setiap jenis tanda sempang tersebut. Baik, kita pergi ke muka surat 57. Kita tengok tanda sempang yang pertama iaitu kata ulang berentak. Okay. Tanda sempang iaitu tanda tolak tadi dalam penulisan Jahri mempunyai fungsi berikut. Yang pertama tadi kata ulang berentak. Contoh perkataan pertama tak sama dengan perkataan yang kedua. Sayur mayur. Nak menunjukkan berbagai jenis sayur tadi kan. Beli belah. Dah pergi beli lepas tu belah lah. Tak ada Maksudnya itu adalah kata ulang berentak. Okey, beli belah. Anak pinak. Okey, nampak kan? Bagaimana penulisan bahasa Melayu, begitu juga dalam tulisan Jahri kita letakkan tanda sempang dan dirapatkan ejaan itu. Okey, lagi apa contoh yang diberi? Serba serbi, lemah gemalai, ramah tamah dan dentam dentum. Baik, kata ulang berentak ni senang.
Kamu tengok perkataan pertama dengan perkataan kedua tak sama. Itu namanya kata ulang berentak. Dia kita baca macam berentak. Serba, serbi, sayur, mayor. Lagi apa? Bukit, bukau. Gunung, ganang. Kuih, muih. Lauk, pauk. Itu semua contoh-contoh kata ulang berentak bagi tanda sempang. Jadi setiap perkataan pertama dengan perkataan kedua tu kita kena letak tanda sempang. Baik. Keadaan yang kedua bagi tanda sempang ialah kata ulang berimbuhan. Apa dia? Kata ulang berimbuhan. Baik, bagi kata ulang berimbuhan ni, dia ada 3 keadaan. Dia ada 3 keadaan. Okey, keadaan yang pertama ialah kata ulang berimbuhan di awal. Kata dia punya imbuhan tu berada di awal perkataan. Contoh, misal yang diberi ni tertanya, tanya. Nampak perkataan dasar dia tanya tadi kan? Tapi dia ada kata imbuhan di awalan ter. Maka dia berulang. Dia jadi, imbuhan tadi dia ter di depan. Kemudian dia berjadi kata sempang tu sebab dia tertanya, tanya. Okey, itu kata imbuhan di awalan. Okey, sama juga. Misal yang kedua, tersipu-sipu. Kata dasar dia sipu. Jadi, dia tambah imbuhan awalan, dia jadi tersipu. Selepas perkataan seterusnya, dia letak tanda sempang, sipu. Okey. Keadaan yang kedua adalah kata imbuhan di akhir. Contohnya apa? Buah, buahan. Di akhir kan dia punya imbuhan dia. Jadi, buah kata dasar, di belakangnya buahan. Jadi, antara buah dengan buahan tadi kita letak tanda sempang. Okey. Yang ini seolah-olah ni kata imbuhan di awal lah. Se tadi kan. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga ialah kata apitan lah. Apabila perkataan itu menerima apitan, iaitu imbuhan di awal dan di akhir. Contoh, berasak-asakkan. Kata dasar dia asak kan? Jadi dia tambah di hadapan dengan an di belakang. Tetapi dia ada tanda sempang sebab dia berulang tadi. Ke-anak-anakkan. Ke imbuhan awalan, an kat belakang adalah imbuhan akhiran. Okey, faham setakat ni ya? Itu kata tanda sempang yang kedua. Okey, suka Ustazah nak terangkan di sini. Bagi kata imbuhan, kalau perkataan itu adalah perkataan Cik Jam. Ingat lagi tak perkataan Cik Jam? Iaitu huruf betapa ganasnya, betapa segannya Cik Jam tu kan? Itu adalah Cik Jam kan, belakang dia tak ada alif. Contoh perkataan dalam buku teks tadi tanya. Okay, kata dasar dia tanya kan? Tanya. Okay, tanya ni adalah ejaan Cik Jam lah. Nya kat belakang kan hurufnya. Jadi, tadi imbuhannya, minta maaf, kata tanda sempang dia tertanya-tanya. Jadi, kamu kena ingat di sini. Apabila mengeja perkataan tertanya-tanya, tertanya. Okey. Sebelum sempang, kamu kena letak alif. Kemudian perkataan yang seterusnya, ambil balik ejaan Cik Jam tu. Tak perlu letak alif. Faham Apabila perkataan kata dasar dia yang dieja dengan secara Cik Jam tadi, sebelum sempang kita kena tambah alif. Kalau tidak, ejaan kamu salah. Kalau kamu eja begini, ejaan kamu menjadi salah. Sebab ada setengah murid, mungkin dia kata, tanya kan ejaannya ni begini, tak alifnya. Jadi inilah cara ejaannya. Ini salah. Ini adalah ejaan yang salah. Sebab apa? Sebab kat sini. Syarat dia mesti tambah huruf alif sebelum sempang. Itu hukum jawi bagi tanda sempang, bagi ejaan Cik Jam lah. Okey, faham Baik, kita pergi balik kepada buku teks tadi. Yang lain tak ada masalah lah. Cuma kamu eja seperti biasa. Okey, itu tanda sempang yang kedua. Baik, kita tengok pula keadaan tanda sempang yang ketiga di muka surat 59. Okey, apa dia? Kata sendi di awal bilangan. Kata sendi maksudnya penambahan perkataan ataupun disebut kata sendi bagi bilangan. Okey, contoh. Kalau dalam rumi ke
12. Dia biasa kepada bilangan lah, nombor. Nombor ke berapa? Ke 12. Ke 12. Ke 25. Ke 100. Jadi cara penulisan di dalam Jawi, kita kena tulis huruf kaf. Kaf merujuk pada ke lah kan? Dan kemudian sempang, baru angka. Angka yang belakang tu mesti dalam rumi. Tak boleh dalam Jawi ya, mesti dalam rumi. Okey, contoh kat sini. Okey, boleh tengok dekat whiteboard Ustazah. Ustazah terangkan dengan lebih jelas lagi. Contoh, kalau dalam penulisan rumi, dia akan buat ke 15. Macam tu kan. Ini dalam tulisan rumi. Jadi, bila kita nak jawikan dia, kita ambil ke ni macam mana ejaan ke? Okey, ke dalam Jawi adalah kaf. Betul mesti kaf. Kalau dalam penulisan Jawi, kita mesti guna kaf ini dalam bahasa Melayu yang biasalah. Okey, kita guna kaf yang ada tangkai kat atas. Okey, kemudian mesti letak tanda sempang. Kemudian 15 mesti nombor. Baru betul. Okey. Jangan kalau kamu buat ke, dia buat dalam Arab pula. Salah. Yang ini adalah salah. Yang ini betul. Mesti nombor dalam rumi. Tak boleh Arab. Mesti rumi. Okey. Dalam hukum penulisan Jawi, apa-apa nombor atau bilangan mesti ditulis dengan rumi juga. Okey. Faham Okey. Sama juga ke berapa tadi? Saya menyambut hari jadi saya yang ke-12. Kan? Ke-12. Birthday kamulah ke-12. Asal dia ke-12. Jadi sebab Jawi kita tulis daripada kanan ke kiri kan. Jadi kita terbalikkanlah. Mesti 12. 12 rumi biasalah. Jangan terbalik pula. Okey, jelas di situ? Baik. Kita pergi balik kepada keadaan yang keempat. Tanda sempang yang keempat ialah kata sendi di akhiran tahun. Ini merujuk kepada tahun. Contoh, tahun 60-an. Jadi 60 sempang nun. Nun merujuk pada an tadilah. Tahun 50-an. Tahun 40-an. Kita sebut han tadi kan, puluhan kan. Ini adalah cara penulisan menunjukkan tahun di dalam Jawi. Baik, untuk kamu lebih jelas, boleh tengok dekat whiteboard Ustazah. Contoh kalau dalam bahasa Melayu, kita akan tulis tahun ke berapa tadi? 50. Ini dalam rumi kan, dia tulis macam tu kan? Betul? Jadi, bila kita nak jawikan 50-an ni, dia jadi, okay, 50 tetap kita buat 50. Macam saya cakap tadi, bilangan mesti dalam rumi. Kemudian letak tanda sempang. Okay, an ni, kalau dalam, dia merujuk kepada imbuhan. Imbuhan an. Jadi, an kalau dalam Jawi, an ialah nun. Sebab tu kita buat 50 sempang nun. Jangan pula kamu pergi buat 50-an. Ini salah. Ini betul. Ya, faham Ini cara penulisan yang betul. Jangan buat yang bawah ni, salah. 50-an. Sebab an merujuk kepada imbuhan. An, kalau dalam Jawi, ialah nun. Faham Setakat ni? Boleh? Baik, seterusnya, tanda sempang yang kelima ialah untuk menyatakan hubungan antara unsur-unsur pada rangkai kata setara tertentu atau kata istilah. Yang jenis yang kelima ni, tanda sempang yang kelima ni untuk menunjukkan hubungan antara sesuatu. Baik, kita tengok misal yang pertama, lebuh raya. Okey, lebuh raya highway kan. Nak menunjukkan hubungan highway tu untuk apa? Hubungan utara dengan selatan. Okey, lebuh raya tu nak menunjukkan hubungan utara dan selatan. Jadi selepas perkataan utara, letak tanda sempang. Jadi lebuh raya, utara, sempang, selatan. Baik, perkataan yang kedua, contoh yang kedua ialah alat. Alat apa? Alat pandang, hubungannya dengan dengar. Jadi alat pandang, sempang, dengar. Okey. Misal yang ketiga ialah mikro, hubungannya dengan zat. Jadi mikro, sempang, tanda sempang, zat makanan. Mikro, sempang, zat makanan. Dan misal yang terakhir, butir, isi, peluru. Jadi nak menunjukkan kata hubung antara unsur tadi, butir, dia ada kata hubung dengan isi tadi. Jadi butir, sempang, isi, peluru.
Okay, ada lagi contoh-contoh lain. Contoh hubungan antara Malaysia, Amerika. Tu nak menunjukkan perhubungan antara diplomatik Amerika dengan Malaysia. Jadi dia ada hubungan antara Malaysia, Sempang, Amerika. Itu antara contoh lain lah. Ya, Alhamdulillah telah selesai Ustazah terangkan kelima-lima jenis tanda sempang yang terdapat di dalam penulisan Jawi. Baik, seterusnya ada satu lagi keadaan. Okey, rujuk di dalam buku teks muka surat 63. Ada lagi satu keadaan di mana di dalam penulisan Rumi terdapat tanda sempang, tetapi di dalam penulisan Jawi tak ada tanda sempang. Bagaimana keadaannya? Okey, baik. Lihat di muka surat 63, tahukah anda? Apabila kata itu dinamakan kata ulang penuh, apa dia kata ulang penuh ni? Nanti Ustazah terangkan. Okey, ada satu perkataan di dalam bahasa Jawi disebut kata ulang penuh. Okey, kata ulang penuh ni terdiri daripada dua kategori. Okey, iaitu yang pertama kata ulang semu dan kata ulang jamak. Okey. Apa dia kata ulang semu ni? Okey, kata ulang semu ni ialah sesuatu perkataan dia kita kena sebut dua kali berulang. Kalau tak, kalau kita sebut sekali, dia tak boleh berdiri pada maksud yang satu perkataan. Contoh perkataan yang diberikan dalam buku teks ni, anai-anai. Baik, kalau kita sebut anai sahaja, tak ada maksud. Itu maksudnya tak boleh berdiri kepada satu perkataan. Dia kita kena ulang dua kali. Anai-anai baru ada maksud. Sama juga perkataan kupu-kupu. Kalau kita sebut kupu sahaja, tak ada maksud. Tak faham apa dia, kan? Begitu juga kura-kura. Kena sebut kura-kura. Kalau sebut kura saja, tak ada maksud. Itu adalah kata ulang semu. Baik, yang kedua ialah kata ulang jamak. Kata ulang jamak ni senanglah, senang difahami. Jamak maksudnya banyak. Nak menunjukkan benda itu banyak. Contoh, buku kalau banyak dia jadi buku-buku. Kerusi kalau banyak dia jadi kerusi-kerusi. Lagi apa? Pokok. Kalau banyak kita sebut pokok-pokok. Itu menunjukkan banyak tadi. Ya, okey. Baik. Kedua-dua jenis kata ulang penuh ni, apabila di dalam tulisan Jawi, ia tidak menggunakan tanda sempang, tetapi dia menggunakan angka 2 dalam bentuk Hindi. Angka 2 dalam bentuk Hindi. Tapi bukan tanda sempang. Jadi, angka 2 Hindi tu dia sama macam bahasa Arab kita lah. Okey, baik. Untuk kamu lebih jelas dengan apa yang Ustazah terangkan tu, okey, tengok whiteboard Ustazah. Baik, Ustazah akan jelaskan sejelas-jelasnya di sini. Okey, contoh perkataan tadi, kalau dalam bahasa Melayu kita tulis anai, anai kan? Begini kan? Anai-anai. Okey, dalam tulisan Rumi begitu. Tetapi di dalam penulisan Jawi kita tak perlu letak tanda sempang ni. Kita hanya perlu letak tanda nombor 2. Anai. Untuk menjadikan dia berulang, kita letak 2. 2 ni dipanggil angka Hindi. Dia sama macam Arab lah. Ni. Kita gantikan sempang ni dengan Hindi. 2 Hindi, angka Hindi. Begini. Kamu jangan tulis begini. Ini jadi ini adalah betul. Tetapi kalau kamu buat begini, ejaannya salah. Memang ejaan dah betul lah. Tetapi disebabkan di dalam hukum Jawi, sekiranya perkataan itu adalah kata ulang semu, maka tidak perlu letakkan sempang. Ni tak perlu. Maksudnya, salah lah ni. Salah lah jawapan kalau kamu tulis begini. Ejaan betul tapi cara penulisannya salah. Maka salah lah jawapannya. Faham Okey, kita tengok lagi. Contoh lagi apa selain daripada yang ada dalam buku teks. Ya. Rama-rama. Okey, rama-rama kan? Butterfly. Okey, rama-rama dalam penulisan Jawi kita tulis ada tanda sempang begini. Betul Ada kata sempang di sini kan? Tetapi di dalam penulisan Jawi kita tak perlu letak tanda sempang. Tetapi kita perlu letak nombor 2 Hindi. Menggantikan tanda sempang. Baik? Faham Kalau kamu eja rama-rama dengan penulisan begini, maka automatik jadi salah. Jelas Itu Ustazah nak terangkan tanda kata berulang semu tadilah.
Okey. Kalau yang kedua tadi, kata jamak kan? Kata ulang jamak menunjukkan banyak, benda itu banyak. Contoh, meja. Minta maaf, tak keluar pula dah buat pen warna hitam. Okey, meja. Meja. Ini adalah tulisan bumi bagi jamak perkataan meja menunjukkan banyak tadi kan. Jadi kalau ada tulisan Jawi, kita eja meja. Kemudian tak perlu letak sempang, tak perlu kita letak dua hindi. Begitu. Ya. Faham ya anak-anak? Okay. InsyaAllah saya rasa kamu jelas di situ. Baik. Alhamdulillah. Itu sahaja bagi tajuk tanda sempang di dalam buku teks tahun 6. Jadi, alhamdulillah kita telah pun selesai bagi ke semua tajuk pelajaran Jawi tahun 6. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam pembelajaran yang lain di masa akan datang. Jadi, suka Ustazah nak bagi peringatan kat sini, amalkan. Banyakkan berbuat baik daripada banyak bercakap. Jadi orang cakap apa? Banyakkan perbuatan daripada bercakap. Sebabnya setengah orang apa yang dia cakap tu dia tak buat. Orang kata apa? Cakap tak serupa bikin. Kan apa dia cakap, dia buat lain. Jadi apa yang perlu kita amalkan sebaik-baiknya, banyakkan berbuat baik daripada banyak bercakap. Kadang-kadang orang dia cakap benda yang baik tetapi dia tak buat apa yang dia cakap. Jadi sebaik-baiknya laksana apa perkara baik yang kita cakap tu kita laksanakan. InsyaAllah ya. Okey, baik. Saya rasa setakat itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Sehingga itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.